Assalamualaikum. Okey, hai. Kita jumpa lagi dalam bab 5 rangkaian bagi dalam teori graf part 2. Terima kasih setia menonton. Okey. Kita akan teruskan pembelajaran bagi bab 5. Standard pembelajaran kali ini, okey, membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah. Next, kita nak graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Ada dua ni. Okey. Kita lihat contoh-contoh rangkaian. Okey. Pertama, sistem peredaran darah. Contoh rangkaian. Sebab dia ada one way tau. Dia ada direction. Ada nak panah. Daripada paru-paru masuk ke jantung. Okey, kita ada saluran ni lah, nama-nama aorta, liver. Okey, ni semua nama-nama biologi cikgu dah lama tak belajar, lupa dah. Tapi korang belajar bio kan. Okey, ini pun adalah salah satu contoh rangkaian. Okey. Tapi yang bukan dari segi matematik. Ni contoh aplikasi dia. Kenapa nak belajar rangkaian cikgu? Pening. Inilah dia. Okay. Lihat contoh kedua. Sistem pengangkutan kereta api KL. Siapa yang pernah naik Star, MRT, apa lagi ni, Putra kan, Light Transit, pernah lagi tak ingat lah, monorail, whatever lah semua tu kan. Okay, ada peta tau. Dia ada peta. Awak boleh tengok awak punya journey. Okay, aku nak ke mana-ke-mana. Awak boleh nampak jarak. Awak boleh tahu berapa stesen awak lalu. Kan? Itulah pentingnya rangkaian ni. Ni salah satu contoh aplikasi dia. Okay, ada warna lagi dia buat label kat situ. Itu aliran apa. Tengok yang seterusnya. Peta perjalanan kapal terbang di udara. Okay, siapa yang pernah naik flight, dia ada kadang-kadang dia bertuah ni dapat lah yang ada seat, yang ada screen TV depan tu. Awak boleh tengok flight mode tu kan. Awak boleh tengok flight view dia dah ke mana kedudukan. Okay, macam ni lah contohnya. Okay. Daripada mana ke mana terbang-terbang ni kita boleh nampak. Okay, itu adalah contoh rangkaian arah dia. Kapal terbang ni next journey stop ke mana. Ini contoh satu lagi rangkaian. Siapa yang nak kerja dalam bidang aviation nanti, nampaklah peta-peta macam ni. Okay. Aviation tu penerbangan lah. Okay, next contoh yang seterusnya, rangkaian media sosial. Contohlah si Kia, makcik Kia ni dikawal dengan siapa melalui Twitter ni. Di Rebecca ke Hasnah ke Rosmah, pakcik apa ni. Siapa-siapalah. Kita boleh nampak dia terhubung antara siapa kepada siapa. Okay, contoh rangkaian media sosial. Okay, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam subtopik kali ni, kita lihat semula tanda graf yang awak dah belajar part 1. Okay, kita ada graf bucu, tepi, darjah. Dan tu summation tu simbol dia lah. Yang paling penting sebenarnya bucu, tepi, darjah. 3 ni. Bucu, tepi, darjah. Okay, 3. Lepas tu rumus dia. Jumlah darjah adalah sama dengan 2 kali tepi. Memanglah dia tulis macam ni kan, simbol-simbol ni kan, pening tu. Tapi sebenarnya simbol ni dia cuma nak cakap jumlah darjah adalah sama dengan 2 kali tepi. Itu sahaja. Ya. Okay, sekarang kita akan lihat beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Tentu arah ni. Tengok ya. Graf terarah ni, tepi yang mengaitkan dua bucu ditandakan dengan arah. Maksudnya ada anak panah lah, senang cerita. Ada anak panah. Graf terarah ni ada anak panah pada tepi dia. Okay. So dia selalunya dia akan mewakilkan proses lah. Ataupun peta jalan raya, kita boleh tengok dia punya direction, one way ke, two way ke. Contohnya peta penerbangan. Daripada KL terbang ke Tawau, Tawau terbang ke Johor. Contohnya litar elektrik. Okay. Dan elektrik kan dia satu arah juga. Kita boleh tengok charge tu ke arah mana. Okay. Rangkaian komputer, kita ada satu PC yang master kat depan. Lepas tu ada cabang-cabang pada beberapa PC. Kita boleh nampak lah gitu. Dan carta organisasi. Okay, maafkan typo. Carta organisasinya kita biasa nampak di sekolah. Kita ada pengetua di atas, ada cabang ke bawah, ada 3 PK dan seterusnya. Kenapa cikgu bagi tahu semua ni? Nak tunjuk itulah contoh aplikasi graf terarah. Ya? Contoh-contoh dia. Kita lihat contoh graf mudah dan terarah. Dalam bahagian 1 yang kita dah lihat itu adalah graf mudah dan tidak terarah. Kita lihat contoh seterusnya. Ini terarah.
Okay, ini contoh dia. 3 bucu A, B, C, ada anak panah pada setiap tepi. Okay. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa bagi tepi AB, bucu A ini adalah bucu awal dan bucu B ini dinamakan bucu akhir. Tengok anak panah ya. Okay, bagi tepi DC pula, C ialah bucu awal, B ialah bucu akhir. Okay. Samalah dengan AC. C ni pun bucu awal, A ini adalah bucu akhir. Secara tak langsung awak boleh tahu macam tu lah. Anak panah tu kan. Okay, semua bucu ni mesti satu arah kan. Bucu ni satu arah je. Okay, kalau nak buat dua arah kena berbilang tepi. Begitu. So, kita lihat seterusnya. Graf terarah, bergelung dan berbilang tepi. Okay, ni contoh dia. Tak adalah complicated mana. Cuma ada nak panah tambahan. Lepas tu dia dah label E1, E2 sampai E5 nak menunjukkan ada 5 tepi. Okay, 3 bucu, 5 tepi, ada 1 gelung. Ada 1 pasang berbilang tepi. Lihat. Okay, ikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa terlihat PR. PR. Okay, kita tulis E4. E4 adalah sisi 4. Okay, set pasangan dia kita tulis P, R sebab P ke arah R. So PR, P ialah bucu awal dan R ialah bucu akhir. Okay, next kita lihat E5. E5 ini adalah R, P. Okay, sebab kali ni ada arah. So kita tak boleh abaikan arah tu. Kita kena lihat siapa yang awal. So penulisan dia pun kena follow arah. Tengok E5 kali ini R pergi P. Okay, sebab dia terarah kali ni. So R kali ini adalah bucu awal, P ialah bucu akhir. Ini beza dengan yang tak terarah. Masa yang tak terarah tu kita tulis je PR, PR. Kan? Tapi ni dah terarah, kena follow anak panah. Kita lihat gelung pula pada titik Q. E2. Kita tulis Q, Q. Di mana Q tu lah bucu awal dan Q tu juga lah bucu akhir. Okay, sebab dia gelung. Tak ada beza di situ. Tak payah letak anak panah untuk gelung. Dia memang boleh patah balik. Okay? Tidak perlu anak panah terarah bagi gelung. Graf tak terarah. Yang seperti cikgu sebutkan tadilah. Mempunyai graf mudah atau graf mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah. Tak ada anak panah lah senang ceritanya ya. Okay, pada tepi yang mengingatkan dua. Okay. Beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Kita lihat. Okay. Pertama kita lihat kepada graf mudah. Graf mudah, lihat yang pertama. Okay. Ini adalah graf tidak terarah. Kita ada 4 bucu A, B, C, D. Ya. Okay. Pasangan tepi kita pula adalah A menghubungkan B, A, B. Kita ada A, C, B, C, C, D. Okay. Itu dia punya pasangan bucu. So, penulisan kedudukan pasangan bucu ni bebas. Awak nak tulis AB atau BA, tidak ada masalah sebab dia tidak terarah. Sekarang kita lihat darjah. Darjah bagi A. A ada 2. A boleh pergi B, A pergi C. Kan tadi kita tahu sebenarnya 2 kali tepi je. Kalau kan tepi kita ada 4. So, darjah kita 8 lah. Tapi kita check ya. DA kita, okay, DB kita ada 2. DC ada 3, C ke B, C ke A dan C ke D. Next, darjah bagi D ada 1, total 8. So, betul jugalah 2 darab 4, 8 kan. Okay, sekarang kita lihat apa jadi kalau dalam keadaan graf terarah. Kita letak anak panah, tengok ada anak panah bagi tepi. Bucu dia sama A, B, C, D. Tapi kita tengok penulisan dia. Penulisan bagi tepi dia. B, A, C, A, B, C, D, C. Kena ikut anak panah. Ya. Penulisan kedudukan pasangan bucu adalah mengikut arah pada tepi. BA dan AB ialah set pasangan bucu yang mewakili tepi yang berlainan. Kalau awak tersalah tengok arah, salah tulis, maka hilanglah markah. Ya. Untuk darjah pun samalah. Dia masih lagi 2 kali tepi. Ya. Kita akan dapat 8. Tapi kita lihat macam ni.
dia berbeza sedikit kalau terarah. Kita ada in, kita ada out. Untuk setiap titik awak kena tengok in, out. Tengok titik A, in ada dua. Ada dua yang masuk ke dalam A. Daripada B satu, daripada C satu, so dua. Lepas tu D out tak ada, zero. Okay, kita lihat point B pula. So total untuk darjah bagi A tu 2 je lah. Okay, untuk A ada 2, bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke bucu tu sahaja ada A. Dan D out, A tu yang tadi cikgu sebut tadi lah. So sekarang masuk B pula. Masuk ke B kita ada kosong, tidak ada. Tapi D out kita ada 2 keluar daripada B. So total dia pun masih 2 juga. Okay. Tengok C dengan D. Okay, C in ada 2, out 1, so total dia 3. Kalau D in tidak ada, out 1, total dia 1. Awak jumlahkan semua, awak dapat 8. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okay, kali ini tadi graf mudah, kali ini kita lihat yang ada gelung dan berbilang tepi. Yang tak dapat nak mudah lah. Okay. Ini dalam keadaan graf tidak terarah. Okay, bucu dia kita tulis ikut urutan P, Q, R, S, T. Okay. Kita senaraikan P, T, P, Q, QR. Tengok QR, QR. Kita tulis dia QR, QR kan. Tak kisah arah. Okay. Tapi bila kita nampak bagi graf tak terarah dia berulang macam ni, maksudnya itu adalah berbilang tepi. Next QS, ST and then TT untuk gelung. So darjah bagi P, kita lihat darjah bagi setiap point P darjah dia ada 2, Q ada 4 sebab Q keluar ke P 1, Q keluar ke S 1, Q ke sini 1, sebab dia bilang tepi, so 4. Next DR, untuk R kita ada 2, 1, 2. Next S kita ada 2 juga. Okay, T kita ada 4. Kenapa 4? T keluar 1, 2. Okay, untuk gelung wajib 2, 3, 4. Total 4 lah. So kita jumlahkan semua dapat 14. Sebenarnya kalau awak kira tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab 2 dapat 14. Next graf dalam bentuk terarah pula. Bucu kita still tulis sama PQRST. Penulisan dia kali ni berbeza bagi tepi. Ikut anak panah. P, Q, Q, R, R, Q. Lepas tu S, Q. Tak boleh tulis QS. Kalau QS salah. S, Q, T, S. Untuk gelung TT. Next T, P. Okay, darjah. In untuk P. Kita dah lihat. In untuk P ada 1. Out dia 1. In untuk Q. Kita ada 2, 3. Out kita 1. Out dia keluar. R. In ada 1. Out 1. In untuk S 1. Out 1. In untuk T 1. Kenapa 1? Sebab pada gelung ni 1. Okay. Out untuk dia 1, 2, kita ambil sini 3 pada gelung tadi. Okay, sebab dia gelung kan. Ni cikgu terangkan tadi ya. Awak jumlahkan semua. Next, kita akan masuk graf berpemberat versus graf tak berpemberat. Okay, ini graf berpemberat. Boleh graf terarah, graf tak terarah. Dua-dua boleh untuk tak berpemberat pun sama. Okay, tepi kita selalunya akan beri nilai untuk graf berpemberat ni. Ada nilai. Okay. Kalau tak berpemberat tak ada nilai. Garisan semata-mata. Ya. Okay, contohnya tepi tu mungkin boleh wakili jarak antara dua bandar. Tulislah berapa kilometer? 8 kilometer, 3. Okay, masa ke. Mungkin nilai arus, kos dan sebagainya. Untuk graf tidak berpemberat, tepi tu kadang-kadang kita cuma hierarki jawatan ataupun peta alif, peta pokok. Dia tak ada tulis apa hubungan dia, hubung kait dia. Peta buih, okay, peta iting. Kita lihat contoh yang pertama. Arahan je lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, kita ada PQRSTU, kita ada 6 bucu. Lepas tu sisi tepi H ni ada PQ, PR, RQ, SR, SQ, ST.
So kita ada 6 tepi. U tidak ada langsung kat sini. Okay. So bagi contoh soalan ini, bucu U ni wujud dalam set V. Maksudnya bucu tu ada, tapi di tepi tidak ada. Okay, maksudnya tidak ada menghubungkan dengan mana-mana bucu yang lain. Kita panggil dia bucu terpencil ataupun isolate vertex. Lonely gitu. Okay. Kita senaraikanlah dulu penyelesaian dia kan. Kita lihat pasangan bucu dulu. PQ, PR, RQ, SR, SQ dan ST. Okay, kita lihat arah pula. P ke Q sebab ni terarah kan. So P ke R, R ke Q, S ke R, S ke Q, S ke T. Okay. Next kita lihatlah dia punya perkaitan antara setiap bucu. Okay, kita tengok P ni. P ni dia ada 2 tepi tau. Okay, dia ada 2 tepi. Satu P ke Q, P ke R. Tengok untuk R satu ni je, R ke arah Q. Okay, kita lihat S ada 3 arah. 3 tepi dari bucu S. Dan yang paling penting, T ni hanya berkaitan dengan bucu S, tidak ada kaitan dengan bucu lain. Okay. Dan tadi jangan lupa U. U adalah bucu terpencil. Kita pun lukis macam ni. Okay. Kita buat lukisan dia macam ni lah. So kita nampak T di bawah, T terhubung dengan S tetapi U terpencil. Ya. Okay, semudah itu. Kita lihat contoh yang kedua, masih melibatkan melukis graf terarah. Maklumat dia kali ini dia beritahu satu gelung pada bucu Q dan RS berbilang tepi. Okay, ini keadaan dia. P in out, Q in out, R in out, S in out. Okay. So kita ada 4 bucu ya, P, Q, R, S. Jumlah bucu kita 4. Buat je 4 dot macam ni. Next. Tahu RS tu berbilang tepi dan gelung pada Q, kita letaklah macam ni. Okay. Last kali kita lengkapkan mengikut tepi yang dia beri maklumat in dan out. Okay, tengok ya. In untuk P ada 1 daripada S lah kita letak sebab S pun ada out 3 kan. Kita letak 1. And then out untuk P pun ada 1. Boleh in, out. Kita boleh lihat contoh sini lah ya. Awak boleh pause video ni untuk awak amati jawapan ini. Contoh yang ketiga. Okay, rajah ni dia menunjukkan laluan sehala Izharul untuk menjalankan latihan larian. Okay, ini contoh aplikasi soalan lah kan. Okay, bucu V1 dia bagi sini permulaan dan bucu V5 yang tempat terakhir mana V5. Okay, sini tamat. Sebelum dia balik ke rumah. Okay, rumah dia mana? Tak sebut rumah tak ada. Okay. Tentukan jarak laluan sehala yang terpendek dari V1 ke V5. Nak sehala, tengok nak panah ya. Ini ada nak panah ya. Okay. Dia nak yang terpendek. So, penyelesaian. Lihat. Naik sikit ni. Okay. Laluan yang terpendek sebenarnya mestilah V1 menuju ke V2 600 meter. Kita nak yang terpendek kan, direct ni pergi V5. So 600 tambah 500 1100 meter. Kalau dalam kilometer 1.1 kilometer. Okay, kena buat macam ni lah dalam kerja dia. Kita buatlah arah anak panah ni V1, anak panah V2, anak panah V3. Jumlah total dah macam ni. Okay, next kita nak jarak laluan sehala terpanjang. Terpanjang. Ada banyak option sini. V1 boleh pergi V3, V2, lepas tu pergi V3, lepas tu pergi V4, pergi V5. Itu paling jauh lah. Okay. Mungkin ada juga V1, pergi V3, V4, V5. Tapi itu tak terjauh. Dia nak yang terpanjang sekali. So, kita ambil yang paling panjang. Kita cek setiap laluan itu. Okay. Total kan dapat 2.5 km. Okay, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah di antara 1.4 hingga 2.1. So, memang soalan ni awak kena try and error sedikit lah. Kena check kan try and error dia. Kena check setiap laluan yang possible. Okay, untuk soalan C, penyelesaian dia adalah kita kena lalui V1, V3, V4, V5. Okay, ini dapat 1500. Kan? Kalau V1, V2, V4, V5.
Yang ini kita dapat 1400 tambah 1900. Okey. Maksudnya dia adalah junat di antara 1.4 dengan 2.1. Okay, so tahniah dan tamat rangkaian dalam teori graf part 2 di mana awak telah sepatutnya mampu membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah, graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Kita jumpa di bahagian ketiga. Bye.